Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua mengenai satu bab yang penting dalam bahasa Melayu SDPM, iaitu bahasa Melayu kuno. Baiklah, penting untuk kita tahu bahasa Melayu kuno terbahagi kepada tiga perkara yang penting. Yang pertama ialah konsep bahasa Melayu kuno, yang kedua ialah ciri-ciri bahasa Melayu kuno, dan yang ketiga ialah bahan bukti bahasa Melayu kuno. Kita akan pergi satu persatu. Yang pertama ialah konsep bahasa Melayu kuno. Oleh kerana kertas belum digunakan untuk menulis, wujudnya prasasti atau dipanggil sebagai batu-batu bersurat yang menjadi bukti kewujudan bahasa Melayu kuno. Pada abad ke-4 Masihi, bahasa Melayu kuno telah ditemui Dong Yan Chau di Teluk Dauran di Vietnam. Di Nusantara pula kita dapat lihat beberapa prasasti atau batu bersurat telah ditemui di Sumatera dan Jawa, Palembang ketika itu. Dan kita teruskan untuk melihat ciri-ciri bahasa Melayu kuno. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno terbahagi kepada tiga perkara penting. Yang pertama ialah sistem tulisan dan ejaan, yang kedua ialah morfologi, dan yang ketiga ialah kosakata. Sistem tulisan dan ejaan, untuk mudah kita faham, kita ambil beberapa contoh. Kita bacakan ada dua bahasa Melayu kuno dan moden. Kita lihat di sini, kita akan zoom. Okey, kita dapat lihat di sini bahasa kuno dan juga moden. Sebagai contoh, huruf dahulu di kuno digunakan W dan bila dimodernkan menjadi B. Antara contohnya yang mudah untuk kita lihat di sini ialah apa? Ya, kita tengok kat sini ialah bulan. Dan bila dimodernkan menjadi apa? Ya, menjadi bulan. Jadi bulan. Itu antara contohnya. Kita teruskan kepada morfologi. Morfologi ini ialah imbuhan. Untuk mudahnya kita nak faham, mar, lari, itu ialah bahasa Melayu kuno. Bila dimodernkan menjadi bahasa Melayu moden, berlari. Sebagai contoh yang menjadi perbualan kita antara merbahaya atau berbahaya. Untuk pengetahuan semua, yang betul ialah berbahaya, iaitu imbuhan dalam bahasa Melayu ialah ber, bukan mer. Okey, kita teruskan. Selain morfologi, itu adalah satu contoh morfologi. Kita akan teruskan kosakata. Kosakata ini ialah perkataan. Contoh perkataan bahasa Melayu kuno yang masih digunakan sehingga sekarang ialah putera, cemati, jiwa, istana dan sebagainya. Kita lihat di sini ialah bahan bukti bahasa Melayu kuno. Bahan bukti bahasa Melayu kuno terdapat 5. Yang pertama ialah kedukan bukit di Palembang, Indonesia. Ketika ini penemuan pada tahun 683 Masihi. Seterusnya ialah talang tua. Talang tua di Palembang ini pula ditemukan pada tahun 684 Masihi, bisa setahun dengan kedudukan Bukit Palembang. Dan seterusnya Kota Kapur Pulau Bangka. Kota Kapur Pulau Bangka ditemui pada tahun 686 Masihi, dan tahun itu juga sama dengan Karang Berahi Meringin. Karang Berahi Meringin ini di daerah Jambi pada tahun 686 Masihi. Dan yang terakhir ialah Ganda Suli. Ganda Suli agak berbeza tahunnya, ya, iaitu pada tahun 832 Masihi. Dan yang terakhir ialah sistem tulisan yang digunakan kelima-lima bahan bukti ini. Hanya Ganda Suli sahaja yang menggunakan sistem tulisan Nagiri, manakala keempat-empat bahan bukti ini menggunakan sistem tulisan Palava. Ya, ingat ya, hanya 4 ini sahaja yang menggunakan Palava. Karang Berahi, Kedukan Bukit, Talang Tua, Bukit Kapur hanya menggunakan Palava. Akan tetapi Ganda Suli menggunakan sistem tulisan Nagiri. Hanya Ganda Suli sahaja yang berbeza. Manakala yang keempat ini adalah sama. Okay, insyaAllah sampai sini saja perkongsian pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.